الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Sahibul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan Hajah, para alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ikhwatal iman, rahimani rahimallahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita rafahkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam yang ke-17 daripada bulan Safar ini. Kita dapat menyambung kembali perbincangan ini, insya-Allah. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan nikmat kesihatan, yang mudah-mudahan kita yang berada dalam rumah Allah ini itu sihat walafiat, terpelihara daripada wabak-wabak penyakit yang sedang melanda, serta dapat kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga amal-amal soleh yang lain. Dan mudah-mudahan segalanya kita serahkan kepada Allah untuk menjadi bekalan kita bertemu dengannya nanti suatu masa nanti, insya-Allah. Hadirin yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perbincangan kita minggu lepas kita membicarakan tentang bagaimana keistimewaan agama Islam. Yang saya nyatakan yang lepas ialah Islam agama dari Allah, dia bersifat Rabbani. Bila agama itu datang daripada Allah, dia bersifat dengan sifat Rabbani ini, maka segala-galanya datang peraturan, ketetapan, undang-undang, panduan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menyambung malam ini, menyatakan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan Islam itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan Allah kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayatnya ialah Allah menyatakan dalam surah Al-Qadar, surah yang biasa kita baca dalam bulan Ramadan, inna anzalna fi lailatul qadr, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Kami menurunkan. Itu satu bukti yang Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-87, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang besar, yang agung. Ini juga sebagai bukti, yang surah Fatihah yang kita baca itu 7 ayat yang berulang-ulang ini, sebagai bukti yang Allah sebut dalam surah Al-Hijr ini ayat 87 bahawa ayat surah Al-Fatihah itu ialah Allah yang telah berikan turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita baca secara berulang-ulang sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Peliknya, kita baca surah Al-Fatihah, ada tak di kalangan tuan-tuan yang jemu baca? Jemu baca, alah bosan dah baca Fatihah. Tadi surah lain ke contoh gitu kan? Tak ada. Saya belum pernah dengar lagi di kalangan murid orang-orang Islam ni yang dia kata dia baca Fatihah jemu. Sehari semalam 17 kali kita baca Fatihah dalam solat, tak ada orang yang rasa dia jemu, bosan nak baca Fatihah je, tak ada. Ini adalah mukjizat. Ini adalah mukjizat yang menunjukkan Al-Quran itu datang daripada Allah, bukan daripada manusia.
Kalau datang daripada manusia, cuba tuan-tuan baca novel. Novel apa? Kan? Kalau dulu zaman saya belajar di atas 5 dulu, seorang tua di kaki gunung, kinto watak dia. Kan? Saya boleh kata baca lebih daripada 10 kali. Sebab nak dapat sastra 1 SPM. Memang betul dapat 1 pun sastra. Tapi 10 kali. Lepas habis SPM, tak mana buku tu, Wallahualam. Itu sebab buku ditulis oleh manusia. Dan kita baca sebab ada sesuatu tujuan. Tapi Al-Quran datang daripada Allah. Bacalah banyak kali mana pun, dia tidak akan menyembuhkan kita. Dalam firman Allah Ta'ala yang lain, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Sebab itu al-haq minallah, benar itu, yang hak itu datang daripada Allah. Sebab itu Allah berani nyatakan dalam Al-Quran, kan, anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Maknanya kebenaran itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillah, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, iaitu dengan ikhlas. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dalam ayat yang lain yang kita baca, dalam selalu kita baca, surah Sejadah subuh Jumaat itu, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. Ini dalil-dalil bukti-bukti tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, bukti yang Al-Quran itu, Islam itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang terakhir, Allah Ta'ala sebut dalam kitab ini, pengarang Syekh Abdul Ghazali nyatakan, wa hadza kitabun anzalna mubarakun. Inilah kitab suci Al-Quran yang telah kami turunkan untuk memberi keberkatan, barakah dalam kehidupan. Fattabi'uh, kata Allah, maka ikutlah kamu. Wattaqu la'allakum turhamun, dan takwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu dirahmati. Ini ada petanda-petanda jelas kepada orang-orang yang beriman bahawa Islam itu datang daripada Allah, dia bersifat Rabbani. Itu yang pertama. Keseluruhan Islam yang kedua ialah Islam bersifat dengan kesempurnaan, syumul, kamil wal mutakamil. Islam itu bersifat dengan kesempurnaan. Apabila Islam itu datang daripada Allah, dan kita baca yang lepas kita dah huraikan, dan malam ni saya bawakan beberapa ayat-ayat Al-Quran dalam kitab ini, maka keseluruhan Islam yang kedua, dia bersifat syumul, bersifat sempurna. Kerana yang datang, yang bawa Islam itu adalah Allah. Allah yang maha sempurna. Sebab itu, kata pengarang kitab, oleh kerana agama Islam itu datang dari Allah, maka sifat agama Islam itu lebih sempurna dan tidak didapat di dalam ajaran-ajarannya sesuatu kekurangan dan kezaliman. Hal ini tidak lain kerana sifat pencipta yang maha sempurna yang kelihatan pada sifat yang diciptakannya. Kita tengok ciptaan alam ini, ada alam ini kan, kalau kita belajar tauhid, apa tanda Allah ada alam ini. Ada alam ini ni sangat sempurna. Kita tengok, walaupun ada bahas bumi ini bulat ke bumi ini mendatar, tapi kita tengok belajar daripada sudut sainsnya, kita tengok bumi ini bulat. Bulatnya bumi ini berada di atmosfera ni, dia tidak diikat dengan apa-apa. Tak ada tali yang mengikat dia, dan dia berpusing pada faksinya. Itu yang kita belajar lah. Berpusing pada faksinya. Dia tidak ada. Langit yang atas kita ini tidak bertiang. Langit ini tidak bertiang. Kita tak jumpa di mana penghujung lah langit.
Kalau adalah manusia paling hebat pun dalam dunia ini, yang kreatif, yang mempunyai kehebatan mencipta, dia tidak akan mampu mencipta keajaiban dunia yang ada pada hari ini. Sebab dia bersifat kesempurnaan, sempurna. Oleh kerana yang menciptakan itu, dia sempurna, maha sempurna pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya, segala-galanya maha sempurna, maka kejadian yang ada pada kita dapat lihat ini adalah sempurna. Kita je lah tuan-tuan, kita, tubuh badan kita ni dah ada kesempurnaan, kan? Dah ada kesempurnaan. Bapak mentua saya bila dia buat bypass, ambil dekat urat kaki tu kan, kiri kanan kita ni ada urat spare part, urat kosong, dah ambil. Dia macam tak percaya ada urat yang tak pakai kat kaki dia. Allah cipta dah, Allah tahu dah. Dia besok manusia ni banyak makan, apa semua, nanti urat jantung dia tersumbat. Bila urat tak tersumbat, macam mana cara boleh pula potong, buat bypass, sambung pula kan. Hebat manusia itu kerana kehebatan Allah. Sempurnanya kita ini sebab sempurnanya Allah yang menciptakan kita. Itu dari sudut itu saja, kan. Tentang mata Allah Subhanahu Wa Taala maha sempurna. Sebab itu kita ada mata, jadilah mata kita mata yang memandang. Kita tak mahu kita jadi bahan bakar api neraka. Allah Ta'ala sebut apa? Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan jadi bahan bakar di dalam api neraka itu terdiri daripada manusia dan jin. Kenapa dia jadi bahan bakar? Kerana lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tak mahu mengerti. Semua saya ada hati, tuan-tuan semua ada hati. Hati kita ni Allah pandu dengan taufik dan hidayah. Sebab tu malam ni kita duduk dalam masjid, datang sembahyang berjemaah, duduk majlis ilmu dengan penuh keberkatan bersama-sama dengan para malaikat, kan. Ikan-ikan di air, ikan-ikan di air semuanya mendoakan keampunan kepada kita. Cuma kita tak dengar. Kalau kita dengar ikan baung tu doakan kita, tak sanggup kita nak makan ikan baung tu. Kan? Ikan-ikan di air sekarang sedang mendoakan kita ni, tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu. Ini keadaannya. Allah ciptakan kita cukup sempurna. Ada hati yang kita hari ini, hati kita mengerti, memahami, untuk belajar, memahami tentang indahnya Islam, sempurnanya Islam itu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang jadi bahan bakar api neraka, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tak mahu mengerti. Hati dia keras membatu, hati dia mati, qalbun mayit. Hati mati. Hatinya sudah mati dahulu sebelum jasadnya mati. Waliyazubillah. Kita tak nak kita macam tu. Kemudian lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi mereka tak mahu memandang tentang tanda-tanda kuasa Allah. Ada mata tak nak baca Quran, ada mata yang tak nak tengok benda-benda yang baik, ada mata gunakan benda-benda yang keji dan maksiat. Maka lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi mereka tak memandang. Walahum azanun la yubsiruna biha la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi mereka tidak mendengar. Ini. Ada telinga tapi mereka tidak mendengar. Ada ayat Quran tak nak mahu dengar, ada nasihat tak mahu dengar, ada kuliah tak mahu dengar, ada apa-apa yang baik tak mahu dengar. Yang dia dengar adalah benda-benda kotor, maksiat dan kekejian. Maka ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang-binatang ternakan, bahkan lebih hina daripada binatang ternakan itu. Ini Allah hina kita. Sebab tu Allah jadikan kita pendengaran. Kan? Tuan-tuan pernah jumpa tak? Kalau ada anak-anak yang Allah lahirkan dia cacat pendengaran, kan? Dia bukan sekadar cacat pendengaran, tetapi dia juga akan jadi bisu. Dia akan jadi bisu. Kenapa? Dia tak dengar sesuatu. Bila dia tak dengar sesuatu, macam mana dia nak bercakap sesuatu? Itu kan keadaannya. Bila Allah terik dia nikmat pendengaran, kan? Tu tentu begitu. Tu ada kat sekolah apa ni? Star tu,
kan. Dia pula cantik muka dia kan, tapi Allah tarik nikmat dia. Dia tidak boleh mendengar. Dia tak boleh mendengar, dia tak boleh bercakap. Ini keadaan kesempurnaan Allah kepada kita. Maka kita gunakan mata, gunakan telinga kita, gunakan hati kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memahami bahawa Islam itu istimewa. Ni Islam bersifat dengan syumul, kamil, sempurna. Maka di sini kiranya cukup untuk kami kemukakan beberapa contoh untuk membuktikan apa yang kami terangkan tadi. Kalau agama Islam telah membawakan prinsip persamaan antara manusia dalam hak dan di depan hakim dan hukum, tanpa memandang perbezaan warna kulit, bahasa, pekerjaan dan kekayaan, dan hanya terdapat perbezaan dari segi ketakwaannya kepada Allah dan banyak sedikitnya amal soleh seseorang itu. Maka prinsip ini Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa sifat kesempurnaan Islam itu kan, dia tidak membedakan antara warna kulit, antara sesama manusia ini kan, bahasa, pekerjaan, kaya, miskin dan sebagainya, tidak membezakan. Yang membezakan manusia ini adalah takwa dan amal saleh. Wahai manusia, kata Allah, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin aw unsa. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu ini berpuak-puak, berkelompok. Syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu ini bersuku-suku, berpuak-puak dan berkelompok, berqabail, berkabilah. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan lita'arafu, untuk kamu saling kenal, mengenal antara satu sama lain. Dan Allah nyatakan tujuan penciptaan itu antara lain adalah manusia ini semua sama, yang membezakan mereka adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi kamu ialah mereka yang bertakwa. Sebab sama je, saya duduk ke depan ni, tuan-tuan yang duduk ke depan dalam masjid ni duduk ke bawah, saya seorang duduk ke atas. Bukan bermakna saya mulia, tidak kan? Kita sama, yang membezakan kita takwa, amal-amal soleh kita kan? Kalau tuan-tuan boleh istiqamah tahajud malam, boleh berzikir, berwirid, membaca Quran, tuan-tuan lebih mulia daripada saya. Dia bukan ustaz baik, oh ini orang alim ni baik, ini orang PhD ni baik, tak. Itu hanyalah nilai mata manusia dari sudut material kita kat dunia. Tetapi yang dinilai oleh Allah adalah takwa dan amal-amal soleh kita. Sebab tu tak pelik kalau zaman saya belajar dulu kat Mesir, saya tengok orang tukar sapu sampah hafal Quran kan? Sambil sapu sampah dia boleh baca, boleh baca surah Al-Baqarah, boleh baca surah Al-Imran. Mulut dia tak cakap lain, baca Quran saja. Lain saya baca sampah kan? Ini orang yang mulia, walaupun kerja dia kita tengok foto kan, tak ada. Islam tidak meletakkan pandangan mata kita begitu kepada manusia. Dia dinilai dari sudut takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi sebut lagi kan? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, Nabi sebut ayyuhan nas. Nabi sebut ayyuhan nas ini ialah untuk manusia semua. Biar semua manusia berfikir. Kata Nabi, inna rabbakum wahidun. Sesungguhnya kamu ini daripada Tuhan yang satu. Daripada Tuhan yang satu. Kemudian wa inna abakum wahidun. Bapa kamu bapa yang satu, Adam alaihi salam. Kullukum li Adam, setiap daripada kamu ini daripada Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu berasal daripada tanah. Sebab itu kita akan kembali kepada tanah. Sunnahnya bila Qabil membunuh Habil kan, macam mana ni dah bunuh ni macam mana kan, Allah utuskan burung untuk menunjukkan bagaimana mayat manusia itu kena tanam, sebab kembalinya asal kepada kejadian dia daripada tanah.
Kemudian Nabi sebut akramukum indallahi atqakum. Yang mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa daripada kalangan kamu. Maka Nabi sebut laisa li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala abyad wala li abyad ala ahmar. Ini Nabi bagi kita suatu nilai kehidupan kita ini. Kata Nabi SAW kan, orang Arab tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang-orang yang ajami. Ajami ni orang yang bukan Arab. Tidak ada kelebihan orang Arab ataupun orang yang bukan Arab. Dan tidak ada kelebihan pula orang-orang yang bukan Arab daripada orang Arab. Tak ada, kita pun yang bukan Arab ni tak ada kelebihan kita daripada orang-orang Arab itu. Walaupun kita kata orang Arab baca Quran takkan tak faham Quran kan. Tuan-tuan, orang Arab ni ada yang boleh baca Quran tapi dia tak faham Quran, ada tau. Ada. Dia boleh baca Quran tapi dia tak faham Quran. Maknanya dia sama dengan kita. Kita boleh baca Quran, kalau kita memang bukan Arab kan. Kita boleh baca Quran tapi kita tak faham apa yang kita baca. Sama. Orang Arab pun ada macam tu. Dan ada juga orang Arab yang tak boleh baca Quran. Itu keadaannya. Sebab tu tak pelik kalau Arab-Arab ni, pak-pak Arab ni dia berkiblatkan kepada Israel. Tak pelik. Kerana tidak ada agama yang dia memahami Islam tu agama datang daripada Allah. Kalau dia faham Islam tu agama yang datang daripada Allah, nescaya dia akan ikut Nabi SAW, taat, patuh tunduk kepada apa yang Allah perintah. Baik. Maka kata Nabi wala li ahmara ala abyad, dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah ke atas orang yang berkulit hitam, berkulit putih. Ahmar merah, abyad putih kan. Dan wala li abyad ala ahmar, dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih ke atas orang yang berkulit merah. Faddalu illa bittaqwa. Nabi sebut pada kita tiada melainkan dari segi takwa ni, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara bukti-bukti kesempurnaan. Islam itu adalah agama yang sempurna kan? Tidak ada perbezaan kan? Tidak ada perbezaan. Kalau jatuh hukuman, dia bukan ini kroni aku, anak aku, tak ada. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis Nabi dalam kitab ini, lau anna Fatimah bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kata Nabi, kalau anak aku sekalipun Fatimah itu mencuri, nescaya tetap akan potong tangan. Ini ketentuan yang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu agama yang sempurna. Sebab itu kita tengok dalam Islam ini kan, kesempurnaan Islam semua dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua lengkap. Kita tengok dari sudut akhlak. Agama mana yang banyak-banyak agama yang kata orang dakwa ada agama yang sama, agama ni sama semua kan, yang memimpin manusia kepada akhlak yang lebih baik. Islam sahaja. Sebab itu Allah utuskan Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang hari ni akhlak manusia dah semakin jauh dengan akhlak Islam yang sebenar. Sebab itu kita duduk dalam majlis ilmu, kita belajar untuk mengenal Islam ini. Bukan tujuan lain, adalah antara lain tujuannya untuk memperelokkan akhlak kita, memperelokkan akhlak kita dari segala senap kehidupan. Ini akhlak sangat mahal. Kemudian kita tengok dari itu dari sudut akhlak. Kita tengok dari sudut sosial. Sosial ni pergaulan kita semua Islam dah aturkan kehidupan kita. Sebab itu kita ni belajar agama ni, belajar sampai ayat-ayat kan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu daripada dalam buayan sampai ke liang lahat. Tu liang lahat tu orang sebut Bahai Zairul bin Aladib. Ketika kamu dah duduk dalam lahat, nanti akan datang kepada kamu dua malaikat. Ketika itu jangan kamu gentar, kata Pak Imam.
Kan? Bilal pun kadang-kadang baca talqin kan. Tujuan dia untuk orang hidup, tapi yang dalam tu dengar. Sampai yang lahat pun dia ajak. Maka dalam kehidupan kita ini, dalam hubungan sosial kita ni, hubungan Islam dah ngaturkan. Sebab itu kita, bila kita belajar Islam ni, belajar agama ni tuan-tuan, kalau daripada peringkat awalnya sampai kita mati, dia tujuannya adalah untuk membina individu Islam, membina peribadi Islam Muslim itu. Apabila seseorang itu sudah terbina Islam dalam diri dia, maka dia akan rasa bertanggungjawab untuk mengembangkan Islam daripada diri dia. Sebab itu kita hari ini konsep perkahwinan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam konsep perkahwinan itu pun kekeluargaan Islam dah aturkan dalam sudut kekeluargaan. Sampai kepada perkahwinan itu nak bersama dengan isteri pun, nak menumpahkan benih kita pun, Islam dah ajar pimpin kita bagaimana untuk mendapat keberkatan. Tidak ada kurang. Tuan-tuan pergi carilah agama lain, tengok bagaimana dia mengajar tentang erti kekeluargaan. Orang India, orang sebut anak luar nikah ni orang Islam. India ada anak luar nikah, ada anak luar nikah dia, Tapi kalau perempuan itu mengandung, dia punya adat dia tak boleh berkahwin dengan perempuan yang itu anak kandung dia, tu anak benih dia, ketika perempuan itu mengandung. Dia tunggu nanti sampai perempuan tu lahir. Selepas dia lahir, dekat tepi katil pun boleh, kat tepi parit pun boleh, kat mana pun boleh, ikat benang. Untuk orang India, ikat benang. Maka bila dia ikat benang dia, anak itu kalau lelaki murugan anak lelaki kepada mutusami, walaupun anak itu sebelum dia berkahwin, tak ada masalah. Sebab agama ni membenarkan begitu. Kecuali kalaulah ada anak lelaki itu lari, hilang, gaib, Tapi kalau ada orang lain pula yang sanggup jadi pak sanggup, dia akan nisbahkan kepada nama dia. Agak-agak macam mana nasab keturunan kalau orang Islam macam tu. Itu keadaannya. Sebab tu zina ni hina, tuan-tuan, macam orang malang ni hina. Ada kes yang baru ni, dia kata anak dia ni yang lahirkan anak zina ni baik budaknya, kata dia. Tak pernah buka aurat, selai rambut dia pun tak pernah didedahkan kepada orang. Saya kata kalau tak dedah, macam mana dapat anak? Saya kata lah, kalau tak dedah, kalau tutup takkan masuk, melainkan dibuka, Oh boleh masuk. Nak masuk rumah, pintu tutup, macam mana masuk? Melainkan rumah, pintu tu dibuka. Okeylah, tak apa. Saya jumpa budak tu pun memang budak tu baik, bagus. Daripada zahir kita bagus. Tapi baguskah dia? Apabila ditanya, saya tanya, awak semayang ke tidak? Semayang. Okey. Kalau semayang maghrib berapa rakaat? Saya tanya dia. Budak umur 20 tahun tuan-tuan. 20 tahun. Dak perempuan. Semayang maghrib berapa rakaat? 2. Dia jawab. Tu 2. Oh, semayang maghrib 2 rakaat. Habis zuhur berapa rakaat? Zuhur. Kan. Bila dia fikir zuhur tu, dia fikir. Kalau saya tanya ketuan dah kan. Bila subuh berapa rakaat? Automatik 2. Sebab kita semayang. Zuhur berapa rakaat? 4. Kan. Talian hidup kita 2, 4, 3, 4. Itu talian hidup kita. Tapi kalau seusia umur 21 tahun yang katanya tak pernah buka aurat itu, baik budaknya itu, tapi tak tahu rakaat semayang, agak-agak baik ke tidak? Ini yang kita jadi tanggungjawab kita. Saya share ni untuk kita merasai tanggungjawab kita. Kalaulah kita dibina dengan peribadi Muslim, individu Muslim, kita memahami Islam itu dan bagaimana tanggungjawab. Sebab itu tuan-tuan, kalau lapan-lapan tuan-tuan pergi kedai buku, tuan-tuan beli buku Fathiyakan. Nama kitab itu Mazayakni Intimalil Islam.
Apa ertinya saya menganut Islam? Kecil je buku tu, otak rokok pun mahal. Kan? Beli buku tu baca pelan-pelan. Kalau tak faham boleh tanya saya. Maza yakni intimalil Islam. Apa ertinya saya menganut Islam? Kita kalau baca kitab itu satu persatu sampai habis, kita akan dapati banyak kekurangan pada diri kita sebagai seorang Islam. Oh, rupanya aku tak tunaikan ni, rupanya aku tak buat ni, rupanya aku gini. Kita akan apa? Ya Allah, teruknya aku ni, ya Allah. Daripada situlah kita akan timbul kesedaran. Kesedaran apabila kita dibina dengan jiwa peribadi Muslim, maka bila kita berkahwin, kita akan nak isteri kita pun faham Islam. Besok anak kita lahir, kita pun nak anak-anak kita tu faham Islam. Sebab itu tuan-tuan, saya pesan dengan tuan-tuan, kalau kita ada anak lelaki, dah sampai masa dia dah pandai mengawan, anjing kalau dia pandai mengawan, bila masa dia kencing dia angkat kaki, itu tanda anjing itu sudah balik. Ilmu ini daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik, murid dia tanya, tuan guru, macam mana nak tahu anjing itu sampai usia balik, iaitu dia dah boleh mengawan? Tak boleh jawab. Imam Malik tak boleh jawab. Dia beri tempoh, kata dia, nanti saya tanyakan kepada seorang peternak penjaga anjing-anjing. Maka dia pergi jumpa orang kafir, orang Islam. Orang kafir dia tanya, dia nak tahu bagaimana anjing ini sampai usia balik dan dia boleh mengawan. Maka tuan anjing tu beritahu, apabila anjing itu dia kencing, dia sudah pandai angkat kaki. Macam tu. Tuan-tuan cuba tengok, kalau nak bela anjing, tengok anak anjing daripada kecil kan, sampai dia angkat kaki tu dia dah boleh mengawan dah. Macam bayi kita, baby lahir kecil tu, selagi tangan dia belah kanan tak boleh sampai ke telinga kiri dia, ataupun tangan kiri tak boleh sampai ke telinga kanan, selagi itulah bayi itu tidak mengenal erti kenyang. Tu kan, kita baru tahu ilmu ni. Tu kan, selagi tangan dia tak sampai ke telinga sini, selagi itu bayi itu tidak mengenal erti kenyang. Habis tu dia meletik, tu dia berhenti, itu bukan tanda dia kenyang, itu dia penat menyonyot. Tuan-tuan, ilmu saya pun tak tahu, belajar kan, kita belajar, guru beritahu pada kita. Oh gitu. Jadi anak saya tengok, saya perhatikan pasal anak saya kan, selagi tangan dia tak sampai, dia memang tak kena erti kenyang. Dia makan, kalau nusu tu sampai tu muntah-muntah budak kan, dah muntah-muntah dah tu dah kan, sedap dah. Tak, dia tak kena erti kenyang budak ni, kanak-kanak bayi tu. Sampailah satu tahap macam tu. Itu anjing. Kita kalau tengok anak lelaki kita dah pandai mengawan kan, dah ada gatal-gatal nak kahwin tu, perkara pertama, bukan kita suruh dia, halang dia daripada kahwin. Kau ni budak-budak lagi, belajar pun tak habis kan, jangan berkawan. Bukan. Ataupun kita suruh pergi dia, nak kahwin, jom kahwin, abang kahwin kan, senang kan, pun bukan. Tanggungjawab kita sebagai bapa, kalau kita anak kita lelaki tu dah ada keinginan untuk rumah tangga, ialah kita pastikan dia itu memahami tentang fardu muslim, kewajipan seorang muslim. Tuan-tuan, ini ramai berlaku perceraian sekarang ini, rumah tangga porak-poranda. Saya share cerita awal saya sekarang ni, suami sini kan, suami isi sekarang. Sebab banyak sangat benda tu datang masalah orang, bukan saja saya cerita tak. Bila datang tu daripada pengalaman tetap. Ni tadi pun ada orang datang cerita juga kan. Sampai bercerai pun ada. Benda-benda ini ada kekurangan, ada punca dalam rumah tangga kita. Antaranya, kalau dulu saya dekat Putrajaya dulu, kalau 10 orang jumpa saya kan, 7 orang suami dia tak jaga semayang. Daripada 10 orang yang bergaduh suami isteri tu, belum bercerai lagi tu, bergaduh kan, dah tak tidur sama, jumpa dah semua bawa-bawa bantal, semua bongkar-bongkar semua, macam tu, belum bercerai lagi. 7 orang daripada 10 orang tu, lelaki suami dia tak jaga solat, masuklah tak solat langsung kan. 14 tahun ustaz saya kahwin, tak pernah saya nampak dia semayang. Isi dia cakap, 18 tahun ustaz kami kahwin, suami saya tak pernah sekali pun jadi imam kepada saya kat rumah. Apa sebab tuan-tuan?
Apa sebab? Sebab apabila dia masuk ke gerbang perkahwinan, dia tidak memahami dan mengerti tentang hakikat kefarduan Islam pada dia. Ini yang kita kena tunjuk ajar pada anak-anak kita. Kau jangan nak mana ada kahwin, sini ayah ajar. Kita bapa kena ajar. Esok kalau kamu dah kahwin dan nikah, adab dia macam mana, tanggungjawab dia macam mana. Esok kamu malam pertama dengan isteri, macam mana cara dia. Bapa kena ajar sekarang ni tuan-tuan. Jangan main lepas daripada anak-anak. Nanti kalau tidak, dia akan mendahulukan nafsu dia daripada agama. Ini yang berlaku sekarang. Bila kita beri azan sikit tuan-tuan, betul kita sambung 5 minit, kita tangguhkan dulu pada minggu depan insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. سيدنا محمد الوسيلة والفضل والشرف ودرجة مقام محمود رضي الله عنه. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kita share pada tuan-tuan ini untuk sama-sama kita bina masyarakat kita. Yang kat luar tu lagi ramai yang tak duduk dalam masjid ni. Kita yang duduk dalam masjid ni, yang tuan-tuan mendengar berbagai variasi ilmu, ada kuliah subuh, ada kuliah maghrib, hari-hari yang berbeza-beza. Tujuan dia adalah apa? Tujuan adalah untuk kita duduk dekat dunia Allah yang sementara ini di atas satu panduan yang betul. Ada panduan. Bila kita ada panduan, kan, bila anak kita kursus perkahwinan tak sempurna. Kursus perkahwinan dia hanya melayakkan untuk dapat sijil, nak nikah punya pasal. Yang lama anak kita dengan kita, lama dengan anak kita dengan kita. Sebab tu bila anak besar, bila dia dah balik, ada cara kita macam mana nak mengajar dia dari sudut balik dia tu, kan. Apabila dia nak kahwin, kita kena tunjuk ajar pada dia cara nak kahwin dari sudut macam mana Islam. Biar bila dia terima, aku terima nikahnya si Pulana binti Pulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian tunai, dia tahu nak bawa isi dia tu ke mana. Sebab itu dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 tu Allah Ta'ala firman pada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah.
Ini tuan-tuan. Kalau tak percaya, tanyalah budak-budak yang kahwin-kahwin ni kan. Kahwin berkelompok tu, macam saya cerita dulu, yang anak saudara saya kahwin dekat Kuito tu, kahwin beramai-ramai kan. Jadi dianjurkan oleh pejabat agama Islam Batu Pahat dengan kerjasama Kuito tu, nikah beramai-ramai. Ada 40 pasangan kan. Tanyalah dia orang, kamu kahwin ni nak bawa ke mana isteri kamu? Tak tahulah lagi lah nak merancang nak bulan madu kat mana. Dia fikir bulan madu kan. Kamu ni nak lepas kahwin ni, apa kamu nak bawa isteri kamu ke mana ni kan. Bila ke mana tu, kita memang saja bagi soalan umum je gitu. Tapi dia fikir nak bulan madu, nak pergi sana pergi sini kan. Dia tak pernah terfikir dalam kepala otak dia tu, bila berkahwin ni aku dah ada satu tanggungjawab kan. Yang perempuan tadi, selama dia hidup dengan bapak dia, dia berada bawah naungan bapak dia, syurga pada bapak dia. Tapi bila seorang perempuan dia berkahwin dengan kita, syurga dia pada kita. Kita yang menentukan syurga neraka. Tapi bila kita tak ada panduan matlamat nak bawa isteri, kemudian akan ada daripada situ rezekinya anak-anak, nak bawa ke mana? Itu yang borak peranda. Suami tak pernah baca Quran, pandai baca Quran pun tak, nak pimpin lagi isteri untuk solat lagi lah tak ada. Agak-agak kita tuan-tuan semua, termasuk saya, kalau anak kita perempuan, hendakkah kita kahwinkan dengan seorang lelaki yang tak pandai baca Quran, yang tak pandai solat kan? Baik macam mana pun dia, bila tak solat, dia jadi penerhaka kepada Allah, dia menjadi peruntuh kepada agama kalau dia tak solat. Ini yang kita kena bina masyarakat kita kan. Jangan rasa nak kahwinlah daripada engkau berzina, ada kan, kahwinlah. Tak, daripada dia tak berzina, memang lebih baik dia kahwin. Tapi kahwin itu kena bagi panduan, sebab kita bapa dan kita ibu kepada anak-anak kita, kena bagi panduan khusus perkahwinan. Itu keadaan begitu. Paling tidak pun tuan-tuan, kalau mana pun tuan-tuan, inilah lah, bagi tuan-tuan yang mungkin ada anak perempuan, masih ada lagi anak perempuan yang belum berkahwin, paling tidak pun selepas ni, kalau tuan-tuan nak praktikkan cadangan saya, ialah bila ada anak-anak kita berkawan dengan seorang lelaki dan perkawan dia tu memang nak sampai ke jenjang pelamin ataupun sampai pernikahan, sebelum dia menikah, jemput dulu bakal menantu tu datang rumah makan malam. Makan malam. Dinner makan malam. Jemput masa dia selepas maghrib. Maghrib untuk makan malam. Lepas datang, kita makan udang galah ke ikan baung ke siamat ni tuan-tuan, hidangkan kan. Lepas habis makan, 8-10 minit masuk waktu isyak kan. Basuh tangan apa semua, jom mat, kita solat isyak dulu. Kita bakal bapak mentu ajak bakal menantu tu solat isyak dekat rumah. Hari tu dikecualikan pergi masjid. Ajak sembahyang, letak jadah apa semua, suruh dia jadi imam. Macam lagi balik suruh dia jadi imam kan. Kalau dia boleh jadi imam, insya-Allah dia boleh pimpin anak gadis kita ke jalan yang Allah redha, insya-Allah. Tapi kalau kita suruh jadi imam, tak apalah, pakcik-pakcik lah imam, sebab tuan rumah lebih afdal jadi imam, kata dia. Pandai pula dia cakap tu kan. Betul, selamat tu tuan-tuan. Ini kita kena uji, sebab itu bakal menantu kita yang nak bawa anak kita ni. Tapi tak ramai masyarakat buat. Saya pernah buat pada satu keluarga. Saya pernah buat. Ustaz, tolong saya Ustaz, saya ni anak perempuan seorang, kata dia. Yang budak ni ada orang berkenan, dia tak kenal, anak saya tak kenal, dia tak berkawan pun. Tapi orang jalankan, ada satu keluarga tu datang nak pergi Minang apa semua. Sebelum saya terima ni Ustaz, saya minta Ustaz tolong saya lah, macam Ustaz pernah kuliah dulu tu, kata dia. Saya pun datang jemput. Dia jemput keluarga budak lelaki tu datang. Satu keluarga dia datang kan. Lepas maghrib, dia masak sedap-sedap, makan apa semua, isyak apa semua. Saya kata, lepas habis makan, saya kata kita dah masuk isyak dah ni. Saya kata kan, kita semayang kat sini je lah berjemaah kat rumah. Saya kata gitu. Saya pun azan, saya kamat.
Kan? Saya lepas azan, saya kamat apa semua. Jemput nama budak tu Hakim. Jemput Hakim, imam, saya kata. Kata dia, tak apalah Ustaz lah imam, kata dia. Tak apalah, saya kata, saya nak muliakan kamu sebagai tetamu. Nak kahwin kan? Saya kata. Nak kahwin kan? Dia pun ke depan. Dia ke depan, dia boleh baca dengan baik, surah pun baca dengan bagus, bacaan pun yang baik, sampai siap doa sekali, wirid dan doa sekali, kan? Lepas habis semua, ada sikit jamuan cuci-cuci mulut, dalam pukul 10 suku dia pun balik. Kan? Kata bapak kawan ni, Ustaz, saya rasa lepas dah sesi yang pertama, kata dia, seperti mana Ustaz cakap. Saya kata tak payah, bukan sesi pertama, insyaAllah lah. Saya kata boleh. Saya pun duduk berbual dengan dia, tanya fikrah dia macam mana, tentang Islam macam mana, dia boleh bagi pandangan tentang Islam. Saya kata insyaAllah lah bang, saya kata Allah berkati mudah-mudahan. Alhamdulillah, sekarang dah masuk anak ketiga, rumah tangga yang bahagia. Ini benar. Kalau tuan-tuan nak buat lah. Kalau nak buat, kalau tak nak buat tak apa kan. Kalau dia dapat menantu hantu nak buat macam mana kan. Tu contoh begitu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sama. Saya tak habis lagi nak gambarkan Islam itu sempurna dari sudut akhlaknya, dari sudut sosialnya, dari sudut kekeluargaannya, ekonomi, pendidikan dan bagai-bagai. Nanti saya akan sharekan pada minggu depan insya-Allah, nak menunjukkan bahawa Islam itu syumul. Islam itu kan kamil. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Sama-sama kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Lepas isyak jangan lupa baca surah Mulk sama-sama ya tuan-tuan, yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.